Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Saya sebagai wakil daripada kumpulan 5 akan membentangkan tugasan yang diberikan oleh Dr. Khairi Kamarudin yang bertajuk Antroposentrisme dan Eurocentrisme. Sebelum memulakan pembentangan, ahli kumpulan kami iaitu kumpulan 5 terdiri daripada 8 orang, iaitu Yirtik, Darshan, Sanjay, Agatian, Daniel Fikri, Fariduddin, Ainul Naim dan Arif Fahmi. Untuk tajuk yang pertama iaitu antroposentrisme. Antroposentrisme ini ialah suatu kepercayaan di mana mereka mempercayai bahawa manusia adalah faktor paling penting dalam alam semesta. Seterusnya, kepercayaan ini juga menganggap dunia terdiri dari segi nilai dan pengalaman manusia sahaja. Antroposentrisme ini telah banyak tertanam dalam kebudayaan dan tindak tanduk manusia zaman sekarang. Antara tokoh-tokoh pendukung antroposentrisme ini ialah yang pertama, Val Plumwood. Val Plumwood ialah seorang pemerhati makhluk-makhluk selain manusia seperti tanaman, tumbuhan, haiwan dan alam semesta. Yang kedua, Dave Foreman. Beliau menyokong kepercayaan ini dengan alasan bahawa manusia itu dominan dan mempunyai kepentingan. Tokoh yang terakhir yang mendukung kepercayaan ini ialah Socrates. Socrates berpendapat bahawa kebenaran itu tetap dan harus dicari, dan pendapat beliau amatlah selari dengan kepercayaan antroposentrisme ini. Bagi ciri-ciri antroposentrisme pula, yang pertama, kepercayaan ini memandang bahawa manusia sebagai pusat alam semesta. Seterusnya, hanya manusia mempunyai nilai, atau lebih tepat, hanya manusia sahaja yang mempunyai kepentingan. Makhluk-makhluk selain manusia tidak mempunyai kepentingan. Yang terakhir, alam dan segala isi dalam bumi hanya untuk memuas kepentingan manusia sahaja. Terdapat dua kesalahan paradigma kepercayaan ini. Yang pertama, hanya manusia dianggap sebagai makhluk sosial, dan yang kedua, di mana hanya manusia dianggap mempunyai etika sosial. Bagi tajuk yang kedua pula iaitu Eurocentrisme. Bagi definisi, Eurocentrisme ini ialah suatu kepercayaan atau tanggapan tentang keistimewaan orang Eropah dan pandangan dunia yang berpusat hanya pada tamadun barat sahaja. Bagi latar belakang, istilah Eurocentrisme ini bermula pada akhir 1980-an dan menjadi lazim dalam wacana politik dan kebudayaan. Istilah Eurocentrisme ini dapat dilihat terutama dalam konteks bantuan pembangunan dan bantuan kemanusiaan yang ditawarkan oleh negara-negara maju ke negara-negara membangun seperti negara-negara di Asia dan Afrika. Bagi ciri-ciri Eurocentrisme pula ialah yang pertama, orang-orang Eropah mengabai dan merendahkan nilai masyarakat selain Eropah. Seterusnya, bagi mereka yang mempercayai kepercayaan ini iaitu orang Eropah, mereka menyifatkan masyarakat selain Eropah sebagai despotisme. Despotisme ini ialah suatu bentuk pemerintahan di mana seorang individu sahaja yang mempunyai kuasa mutlak dalam tampuk pemerintahan itu. Despotisme ini juga dipanggil sebagai pemerintahan kuku besi. Bagi ciri-ciri yang terakhir untuk Eurocentrisme ini ialah masyarakat Eropah mengukur dan mentafsir sejarah sesebuah negara selain Eropah mengikut perspektif dan imajinasi Barat. Bagi mereka yang mempercayai kepercayaan ini, mereka mempunyai tanggapan dan pemikiran mereka tersendiri. Bagi pemikiran orang Eropah terhadap Malaysia, mereka menganggap bahawa sistem politik dan kerajaan di negara kita sebagai terbelakang, ganas dan kejam. Sifat politik orang Melayu juga digambarkan oleh mereka sebagai suka bermusuh-musuhan antara satu sama lain. Yang ketiga,
Orang-orang Eropah mengatakan bahawa negeri-negeri di Malaysia diganggu oleh keganasan, feudalism dan anarki. Yang terakhir, masyarakat Eropah juga menganggap bahawa sistem politik mereka lebih adil dan mulia berbanding sistem politik di negara kita. Terdapat beberapa kesan kepercayaan ini kepada negara Eropah dan juga kepada negara selain Eropah. Bagi kesan kepada negara Eropah, yang pertama, masyarakat mereka dianggap sebagai suatu kuasa besar di dunia. Yang kedua, masyarakat mereka iaitu masyarakat Eropah juga menganggap kemajuan negara selain Eropah adalah kerana meniru negara mereka. Bagi kesan kepercayaan ini kepada negara selain Eropah pula, yang pertama, masyarakat Asia dan Afrika dianggap tidak memberi kesan kepada sejarah dunia langsung. Yang kedua, nilai masyarakat selain Eropah juga dilihat lebih rendah berbanding mereka. Menurut tugasan ini, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat disimpulkan oleh kumpulan kami. Yang pertama, amatlah jelas sekali bahawa kedua-dua kepercayaan ini iaitu antroposentrisme dan eurocentrisme merupakan dua kepercayaan yang berbeza. Antroposentrisme ialah suatu kepercayaan di mana hanya manusia dianggap mempunyai kepentingan berbanding makhluk-makhluk lain seperti tanaman, haiwan dan alam semesta. Manakala bagi kepercayaan eurocentrisme pula, eurocentrisme merupakan suatu kepercayaan di mana orang Eropah menganggap mereka lebih istimewa dan mulia berbanding masyarakat di negara lain. Kesimpulan kedua yang kumpulan kami dapat simpulkan ialah kedua-dua kepercayaan ini mempunyai lebih banyak keburukan berbanding kelebihan. Untuk kesimpulan terakhir, kita sebagai pelajar dan rakyat Malaysia haruslah mengambil iktibar dan pengajaran daripada kedua-dua kepercayaan ini dengan menerapkan nilai-nilai murni serta tidak merendahkan individu atau kumpulan lain. Dengan ini, kita dapat hidup dalam keadaan aman dan harmoni di negara tercinta kita ini. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami iaitu kumpulan 5. Kami berharap anda semua memperoleh banyak ilmu baharu daripada pembentangan kami ini. Sekian sahaja, terima kasih.